don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Seri Jamil Khair menyentuh tentang isu kes Nik Eileen. Sudah saya baca sedikit dekat masyarakat ini, Mahkamah Persekutuan batalkan 16 pertukan enakmen syariah Kelantan. Pasangan peguam bersama anaknya dari Kelantan hari ini berjaya dalam permohonan mereka mendapatkan pembatalan daripada Mahkamah Tinggi Negara terhadap 16 pertukan enakmen kesalahan jenayah negeri Kelantan. So, tuan-tuan, mari kita dengar ucapan daripada Datuk Seri Jamil Khair. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Jadi maknanya di negeri Kedah, peraturan supaya jangan sewenang-wenangnya orang bercakap, jangan datang tah daripada mana-mana, takut bawa ajaran agama yang baru. Yalah, Ayah Pin mungkin di Terengganu aja, tetapi kalau di Kedah pun mungkin barangkali konsep-konsep yang hampir sama akan berlaku. Jadi, maka untuk tujuan supaya pentadbiran dan pengurusan, maka dikeluarkan dia punya tauliah. Jadi oleh kerana saya tak ada tauliah, tu jangan kecil tidak ada, saya tak ada masalah apa. Faham. Kita memahami. Jadi macam Dr. Mujahid sebutkan tadi, kalau kamu tak terpilih menjadi penceramah, kamu tak diberikan tauliah, itu urusan kamu. Dan juga pengurusan bersama dengan majlis, sebab tentu dia ada standard yang telah ditetapkan, piawaian yang telah ditentukan untuk sijil-sijil ataupun pentauliahan ini diberikan. Jadi ini kena faham. Jadi pada waktu pada saya tadi, saya sangat sebab tu saya tak nak kacau, bukan nak kacau, nak mencelah tadi pun saya tak nak, sebab nak bagi kebebasan kepada Dr. Mujahid ni menjelaskan kepada publik umum tentang apa sebenarnya yang berlaku di Malaysia yang kamu kata Islam ini terhakis. Jadi kalau dilihat secara keseluruhannya, yang terhakisnya ialah kebimbangan-kebimbangan mereka kepada diri mereka sendiri, ataupun dalam konteks yang lebih luasnya ialah parti sendiri. Dan kalau tadi Dr. Mujahid dah sebutkan kata tadi, ni dah timbul tentang soal guru-guru pasti. Dan saya yakin dengan pasti jugalah, maksudnya bukan sekolah tu, dengan pasti saya yakin yang Dr. Mujahid sebutkan tadi, kita dulu, saya pun tumpah risau kan, ada guru-guru yang mengajar dengan gaji yang lebih sangat di bawah paras miskin, bukan miskin tegar. Jadi bagaimana mereka ini dalam keadaan yang menyebut bahawa tentang soal konsep pendidikan, kebebasan dan sebagainya, tetapi perjuangan untuk nak memberikan taraf pendapatan dan juga keuangan mereka itu terlampau terhad. Okey, baik, balik kepada soal Nik Eileen tadi juga. Saya nampak bahawa dia bermula, dia develop secara meluas tentang kerisauan apabila berlakunya kes Nik Eileen di negeri Kelantan. Dan walaupun kes ini dia bermula daripada tahun 2021, 2022 lagi dah. Dan bahkan sebenarnya bukan bermula daripada Nik Eileen, daripada Iki Putra sendiri pun. Saya mengambil inisiatif pada waktu itu sebagai mantan dan menyedari bahawa ini merupakan satu floodgate, pintu yang akan menyebabkan ruang-ruang agama ini dipertikaikan. Saya telefon kepada waktu tu menteri, tak dapat akses, saya call kepada Sekpor dia. Saya kata, please tolong hal yang macam ni kena cermati dengan lebih baik. Walaupun mendapat jawapan yang kurang memuaskan, dia kata kita akan mencelah. Saya kata tak cukup dengan mencelah. Sekarang ni apa yang perlu dibuat ialah bawa balik paper, kertas sesegera mungkin kepada kabinet dan minta restu kabinet untuk perkara ini diselesaikan mengikut saluran undang-undang, termasuk sehingga sampai kepada pihak peringkat parlimen. Dan pada waktu itu jawapan yang diberikan macam tu rupa. Dan saya melihat bahawa selepas daripada itu diikuti dengan Nik Eileen. Dan ialah mungkin barangkali kita katakan kita tak bersetuju sangat dengan Nik Eileen itu, apatah lagi dia sebagai seorang Muslim. Tetapi saya yakin dengan penuh rasional bahawa, sebab saya rapat sangat dengan Profesor Nik Rashid, bapa kepada Nik Eileen. So saya sangat dekat, bahkan pada waktu dulu saya dalam tentera, di antara program pengisian penjelasan tentang soal undang-undang Islam sebagainya, Profesor Nik Rashid banyak memainkan peranan. Allah yarham, mudah-mudahan Allah merahmati ke atas roh beliau dalam puasa ni. Saya sebutkan bahawa dalam kes Nik Eileen ini merupakan satu, ialah mungkin kita nak sebut, kalau saya katakan rahmat mungkin, tetapi dengan cara yang seperti inilah Islam telah dilihat oleh semua peringkat, sehingga MKI yang tadi disebut
Ini pun satu rahmat juga. Dulu MKI dipengusikan oleh Perdana Menteri. Ya. Jadi perbincangan soal dasar, soal Islam dan sebagainya di peringkat persekutuan, Perdana Menteri yang memberikan keputusan di dalam mesyuarat tersebut, kemudian diikuti pelaksanaan oleh Urustia. Urustianya ialah JAKIM itu sendiri, dan dihadiri mesyuarat-mesyuarat itu oleh MB-MB negeri. Semua MB-MB akan hadir mendengar daripada keputusan MKI, Majlis Kebangsaan Islam. Tetapi dengan rahmat Allah mungkin barangkali tuanku Majlis Raja-Raja menyedari bahawa keperluan untuk sampai masa Majlis Raja-Raja untuk mengambil tanggungjawab untuk memelihara Islam di Malaysia. Maka sebab itu bermula daripada MKI telah pun dilantik salah seorang daripada 9 tuanku-tuanku negeri untuk mengepalai ataupun mengetuai MKI, dan Perdana Menteri sebagai timbalannya. Dan saya mengucapkan tahniah sembah keyakinan ke bawah duli tuanku sebelum ni ialah ke bawah duli tuanku Sultan Selangor menjadi pengurusi yang pertama MKI, dan saya melihat ada perubahan yang besar. Dan timbul saja kes Nik Ilin, tuanku telah pun menitahkan supaya MKI menyediakan paper yang sehingga akhirnya diminta sehingga sampai ujung tahun ini satu kertas yang clear di antara pertembungan Mahkamah Sivil dan juga pertembungan dalam Mahkamah Syariah yang ada terkait dua-dua isu dan dua-dua undang-undang yang di Mahkamah Sivil pun wujud, dalam Mahkamah Syariah pun wujud. Dan saya amat mengharapkan bahawa dalam Islam kita faham, kita ada dalam jenis-jenis hukuman dalam Islam, satu hudud, satu qisas dan satu ta'zir. Ketiga-tiga hukuman yang ada dalam Islam ni, ulama melihat secara tuntas 90%-nya berada di bawah ta'zir. Yang di bawah hudud ada hanya 6, ada pandangan ulama mengatakan 7, dan di bawah qisas hukum bunuh balai, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, itu Allah katakan pada hukuman bunuh balai, dan juga yang mencederakan dengan cederakan muka dengan kulit, dengan gigi dengan gigi, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Ini pembalasan yang disebut di sana dalam qisas, hukum bunuh balai, dan juga termasuk di dalam hudud yang telah pun ditetapkan. Iaitulah kalau kita tengok mencuri, merompak, zina, minum araknya, orang yang memberontaknya, termasuk orang yang murtad. Satu lagi ialah yang disebutkan dengan isu menuduh orang melakukan perzinaan ataupun kita panggil qadzaf. Jadi ini di dalam undang-undang yang ada di Malaysia ini yang saya fikir elok sangat kalau sekiranya JAKIM selaku Urustia yang dititahkan oleh tuanku sebelum daripada ini selaku Sultan Selangor yang menitahkan supaya disegerakan dan juga dibentangkan untuk tujuan pelaksanaan bagi kes yang berkaitan Nik Ilin. Saya bukan nak katakan terima kasih ke apa, tetapi saya mengharapkan sangat dengan kejadian besar yang berlaku baru-baru ini, keputusan Mahkamah Persekutuan, kes yang berlaku di negeri Kelantan dengan Nik Ilin sendiri pun daripada Kelantan, Dewan Undangan Negeri Kelantan, supaya kita lekas peka kepada peruntukan undang-undang ini dan kita mengambil peluang daripada peruntukan yang sedia ada, bukan kita melepaskan peluang dengan kita menyalahkan orang lain. Datuk Sri, saya rasa Datuk Sri Jamil sekali, saya rasa nak ambil peluang ni juga sebab ramai lagi masih lagi keliru bahawa ini adalah isu pertembungan mahkamah. Datuk Sri dah tekankan beberapa kali, saya pun dah dengar Datuk Sri tekankan beberapa kali. Saya rasa untuk benefit audiens kita pada hari ini, Datuk Sri mohon sebaik untuk tegang sekali lagi supaya orang faham. Dia kena tegang berulang-ulang kali supaya bukan isu agama. Saya dah dengar penjelasan. Jadi pada isu agama ni adalah isu pertembungan mahkamah. Mungkin Datuk Sri nak jelas sekali lagi. Ya, saya faham bahawa apabila kedua-dua keadaan tadi, saya kata jadual 9, senarai 2 senarai negeri dan senarai 1 senarai persekutuan, maka dalam perlembagaan disebut secara jelas bahawa mana-mana undang-undang yang berlaku pertembungan di antara negeri pun ada, dalam Mahkamah Syariah pun ada, dalam Mahkamah Sivil pun ada. Perlembagaan telah membenarkan bahawa yang negeri ini terbatal sejauh mana ianya bercanggah tersebut. Dan saya nak sebutkan bahawa kita kena faham bahawa dalam hal yang berkaitan ta'zir ini ialah satu hukuman yang dibenarkan. Hukuman
daripada pemerintah yang Allah benarkan dalam undang-undang hudud, tak boleh nak pindah dah. Itu ketetapan. Qisas, bunuh balas tadi saya katakan, ataupun mencederakan pun juga dibalaskan balik mengikut ketetapan. Ini tak boleh pindah daripada yang ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selebihnya 90% lebih ini adalah di bawah takzir yang diperintahkan Allah kepada pemerintah. Kerajaan nak mengambil tanggungjawab memutuskan undang-undang yang bagaimana. Maka sebab itu kita tengok di peringkat sama ada mahkamah syariah ataupun dalam mahkamah sivil. Sebab kita ni dia lebih senang kalau kita sebut mahkamah syariah, itu mahkamah kita lah, orang Islam. Tetapi mahkamah sivil bukan mahkamah kita. Sebenarnya dalam mahkamah sivil kah baik, dalam mahkamah syariah kah baik, soalnya ialah kena yang menepati hukuman yang telah pun diberikan dan kuasa yang Allah perintahkan. Maka sebab itu kuasa yang Allah perintahkan termasuk di dalam hukum takzir, maka mahkamah sivil ke, mahkamah syariah ke, ataupun kita namakan apa sekalipun mahkamah itu, kata mahkamah saja sekalipun, maka ianya menepati dengan kehendak yang telah ditetapkan, dipersilakan. Bahkan sikit saya selalu lontarkan idea Datuk Mujahid selalu saya kata dalam hukuman bunuh di antaranya ini qisas kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hukum qisas ini pada pembunuhan disebutkan panjang lagi ayat tu, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf, sehingga sampai akhir ayat disebutkan bahawa yang bunuh tu hukum bunuh balas. Dalam Islam saya melihat bahawa hukum bunuh balas ini dah berlaku, dan di Malaysia dalam mahkamah persekutuan ada hukum bunuh balas. Hukum bunuh balas di situ ialah saya mengambil contoh klasik, contoh kes Mona Pendi. Mona Pendi adalah orang yang bunuh dan kemudian dia kena balas balik, jurami pembantu dia pun begitu juga. Jadi ini klasik, sebab saya kata adun batu talam, kena kerat 18 dibunuhnya. Jadi kena hukum bunuh balas. Tetapi pada saya ada yang pertama orang pertikaikan ni mahkamah sivil bukan mahkamah syariah. Kita dah clearkan tadi, baik sivil dan syariah, tetapi kalau dia menepati dengan kena syariah, ia tidak menjadi persoalan nama. Yang keduanya ialah ada orang timur ikan pula, dia kata ini hukuman untuk nak memberikan pengampunan, pardon, ialah daripada keluarga. Dalam Islam ialah waliyuddam, orang yang menjadi waris keluarga darah daging mereka, yang tu boleh memberikan pardon, bukan lembaga pengampunan. Tapi saya sebutkan juga bahawa why don't we creative, why don't kita explore sikit. Sebenarnya bila pengampunan nak dibuat, sama ada melalui penjara ke, polis ke, ataupun pardon board, sebelum diangkat ke sana, why not kita ambil di sudut pentadbiran, arahan. Yang saya fikir ialah kalau nak pindah dalam perlembagaan, okey, cuma perlembagaan dia harus menepati 3/4 ataupun 2/3 di parlimen. Jadi 2/3 ni mungkin barangkali sukar. Tetapi kalau sekiranya dalam arahan sebelum daripada bawa kepada lembaga pengampunan yang dipengusikan oleh tuanku negeri masing-masing ataupun dalam konteks wilayah yang di-Pertuan Agong, maka kenapa tidak kita panggil dulu waris itu. Kalau kita nak bagi pengampunan, setuju ke tidak, kemudian tentunya kita datangkan pula diat, kita bayar diat pula lagi. Kalau dia kata setuju, bawalah ke pardon board. Kalau dia kata tak setuju, tak payah bawa, tak apa. So saya nampak perkara-perkara yang semacam ini, kalau kita kreatif, saya minta maaf sebab saya bercita-cita sangat ingin melihat pertembungan umat Islam. Sebab saya nampak ialah kalau takdir kita mati pun kita rasa kita dapat menyelesaikan urusan pertembungan orang Islam di Malaysia. 22 juta orang Islam di Malaysia ni, kita duk bertembung, duk berkelahi, duk bergaduh tiap-tiap hari kerana tajuk ni je. Tajuk yang berkaitan dengan yang kita persepsi dan juga kita wedon. Semua kekuatan ini kita gabungkan, mai duduk bersama dan kita putuskan supaya kita boleh melaksanakan perkara yang telah pun menjadi pertikaian sama umat Islam. Daripada kita bertembung sehingga kita berkotak, kita berpihak, kita berkumpulan dan saling untuk tidak dapat menguatkan. Kalau kita bersama, saya ingat orang tak berani nak cuitkan dengan isu-isu yang pelbagai ni. Orang tak berani nak cuitkan dengan stokin. Tapi hari ini stokin melayang di depan kita walaupun dia duduk di kaki. Tapi nama kalimah Allah berada di situ. Ini persoalannya.
Okey, tuan-tuan, saya baca detail sedikit dekat Malaysia kini. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Puan Mat dalam keputusan majoriti 8-1 membenarkan petisyen Nik Ilin Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman. Keluarga itu mencabar pelanggaran 18 persekutuan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2009. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi hanya membenarkan 16 daripada 18 pertukan yang dimohon mereka. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong belajar berpada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.